أجمعين أما بعد. نبدأ بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik. Jadi seperti yang saya sebut dalam WhatsApp tadi, sepatutnya tajuk ni lah yang kita nak buat, naibul fa'il. Tapi sebenarnya kita dah lihat dah, tajuk ni sebenarnya dah termasuk dalam pelajaran mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Kita dah lihat dah perkara ni, cumanya saya belum gunakan istilah yang betul. Jadi boleh lihat dalam video tu ya. Jadi dalam video tu saya dah jelaskanlah apa yang dimaksudkan dengan naibul fa'il dan apakah hubungan dia dengan mabni lil majhul, dan apakah asal dia ya. Jadi secara ringkas ni boleh saya beritahu secara ringkas bahawa naibul fa'il ni sebenarnya asal dia adalah maf'ul bih. Jadi kalau sebelum ni kita dah biasa kan, ada fi'il, ada fa'il dan ada maf'ulun bih, maka apabila ayat itu ditukar kepada mabni lil majhul, maf'ulun bih itu kita tukar kepada istilah lain yang dipanggil sebagai naib al-fa'il. Sebagai contoh dia yazkurul mu'minullaha katsira. Al-mu'min yazkurullah. Orang Islam, orang mukmin itu mengingati Allah. Dia banyak mengingati Allah. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ni, fi'il dia ada yazkuru. Ni adalah fi'il mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum kan. Jadi bila fi'il itu mabni lil ma'lum, maka perlu ada fa'il. Fa'il dia perlu ada, dan di dalam ayat ni fa'il dia dah dinyatakan iaitu al-mu'min. Itu mabni lil ma'lum. Dan ayat ini ataupun fi'il ini apabila dikata yazkurul mu'min, siapa yang diingati? Allah. Jadi perkataan Allah itu adalah maf'ul bihi dia, objek dia kan yang diingati. Jadi apabila kita tukar ayat ini daripada menggunakan fi'il mabni lil ma'lum nak tukar kepada mabni lil majhul. Ya. Jadi ikutlah, kalau fi'il mudhari' tukarlah kepada mabni lil majhul yang mudhari' juga, jangan tukar kepada madhi. Dia kena sama ya. Jadi daripada yazkuru, mengikut pelajaran semalam, kita tukar kepada yuzkaru, diingati. Kemudian seperti yang kita dah lihat semalam, apabila kita guna mabni lil majhul, tak perlu lagi nak sebut siapa yang mengingati. Jadi dalam contoh ni al-mu'min, mukmin itu yang mengingati. Jadi bila disebut diingati, tak perlu lagi lah nak sebut al-mu'min. Kita terus sebut siapa yang diingati. Jadi kalau dalam ayat yang asal, dia al-mu'min mengingati Allah. Jadi di sini perkataan Allah itu diletakkan immediately selepas perkataan fi'il mabni lil majhul. Jadi Allah ni, perkataan Allah ni yang asalnya tadi adalah maf'ulun bih, apabila dibawa ke ayat yang mabni lil majhul, nama ditukar. Kita tukar istilah. Tidak lagi dipanggil sebagai maf'ulun bih, tetapi dipanggil sebagai naib al-fa'il, ataupun terjemahan dia sebagai ganti kepada fa'il. Artinya fa'il dah tak ada. Tapi ada pengganti dia. So apakah yang menggantikan fa'il dalam ayat itu? Maf'ulun bih tadi. Dialah yang menggantikan fa'il, maka itu sebablah dipanggil sebagai naib al-fa'il. Itu dia ya. Detailnya nanti boleh lihat balik dalam video tu. Dan yang lagi sekali, yang tentang naibul fa'il ni juga, disebabkan dia ni naib, pengganti kepada fa'il, maka hukum fa'il terpakai untuk naibul fa'il. Jadi apakah hukum fa'il? Marfu'. Di dalam video tu saya ada detailkan marfu' yang bagaimana, baris depan, marfu' menggunakan alif, marfu' menggunakan waw. Boleh lihat dalam video tu. Jadi dia tanda dia sama seperti tanda fa'il, marfu'. Oleh sebab itulah di sini perkataan Allah yang asalnya baris atas, maf'ulun bih baris atas, ditukar kepada baris dhammah. Kerana apa? Kerana dia adalah naibul fa'il dan dihukumkan dengan marfu', baris depan. Baik. Itu yang kedua. Ya. Dan yang ketiga, pastikan dua-dua perkataan ini, yuzkaru, fi'il dia dan fa'il dia samalah dari segi muzakkar ataupun muannas. Ini pun semalam kita ada lihat sikit kan. Kalau perkataan selepas itu muzakkar, maka fi'il tu ditukar kepada bentuk muzakkar. Tapi sekiranya perkataan selepas itu muannas, contoh nombor 3 ni muannas, maka fi'il tu perlulah ditukar kepada muannas. Jadi nak tukar fi'il itu kepada muannas, kenal pastilah fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Sekiranya fi'il madhi, tambahan dia dengan ta yang di belakang. Dan sekiranya fi'il mudhari', tambahan dia dengan ta yang di depan. Seperti yang kita lihat malam. Okey, jadi boleh lihat video tu untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Kalau ada soalan nak tanya, boleh WhatsApp saya terus. Baik ya. So itu adalah berkenaan dengan tajuk naib al-fa'il. Dan seterusnya kita
lihat tajuk yang akhir untuk subjek kita ni. Tajuk akhir. Sepatutnya yang ni dulu ada grup yang present lah ya, tapi sebab ramai yang dah keluar itu kan, jadi saya pun dah tertinggal tajuk ni nak masukkan dalam presentation. Tak apalah, ni saya buat. Baik. Ad-Darsur Rabi'u wal Ishrun. Pelajaran 24. Pelajaran 24, hazihi minal Quran min surati Luqman. Yang boleh rujuklah kepada dalam surah Luqman ayat 12 hingga 19 untuk dapatkan terjemahan yang paling tepat ya. Baik, jadi saya terjemah secara lebih kurang mengikut perkataan. Tafsir dia, huraian dia boleh rujuk kepada Al-Quran. Ad-Darsur Rabi'u wal Ishrun, pelajaran 24, min wasaya Luqmanul Hakim, min wasaya Luqmanul Hakimi fil Quranil Karim. Min dari makna asalnya dari, tapi di sini bermaksud di antara. Jadi kalau ada min di awal ayat, kita terjemah sebagai di antara. So di antara wasiat-wasiat. Wasaya jamak kepada kalimah wasiyatun. Wasaya lagi sekali jamak untuk kalimah wasiyatun. Wasiat yang kita faham bahasa Melayu itulah wasiat kan. Tapi makna sebenarnya wasiat itu adalah pesanan. Pesanan, nasihat. Itu semuanya bermakna yang dimaksudkan dengan wasiat. Baik, min wasaya Luqman, dan di antara pesanan-pesanan Luqman yang digelar dengan nama Al-Hakim. Selalu kita sebut Luqman Hakim. Hakim tu sebenarnya adalah gelaran dia. Dia ada al di situ. Luqman the wise. Luqman yang bijaksana lah ya. Sebab dipanggil dia sebagai Al-Hakim. Jadi wasiat Luqman yang bijaksana ni di dalam Al-Quranil Karim. Okay, apakah pesanan Luqman? Jadi sini pesanan Luqman kepada anaknya lah. Tapi boleh kita ambil juga pesanan ini sebagai untuk kita jugalah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata. Wa dan laqad sesungguhnya ataina ata kami telah berikan. Ataina kami, na tu kami lah. Kami telah berikan Luqman al-hikmah. Kami telah berikan Luqman kebijaksanaan, hikmah, wisdom. Dia special lah Luqman dapat anugerah daripada Allah. Baik. Kalau kita lihat di sini, cuba lihat ejaan dia. Luqman dan Luqman yang di atas. Yang di atas ni ejaan yang biasa yang kita gunakan lah. Dan Luqman yang di dalam Al-Quran itu mengikut ejaan Rasam Osmani. Itu ejaan Rasam Osmani yang dahulu, jadi di dalam Al-Quran kita kekalkan ejaan lama. Tapi untuk penulisan biasa kita guna tulisan yang moden ya. Luqman ada alif. Baik. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Apa dia hikmah ataupun apakah kebijaksanaan yang Tuhan telah berikan ataupun apakah perutusan Tuhan kepada Luqman? Tuhan kata yang pertama an ushkur lillah. Kita sambung, kita baca anishkur lillah. Iaitu an ini adalah perkataan untuk menghuraikan. Apa dia yang Tuhan telah berikan kepada Luqman? Yang pertama Tuhan kata ushkur, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah. Wa man yashkur, dan sesiapa yang bersyukur. Siapa yang bersyukur fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya dia bersyukur kepada diri dia sendiri. Artinya manfaat syukur itu bukannya untuk Allah. Manfaat dia akan kembali kepada dia, kepada orang yang bersyukur itu sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa man kafar, dan barang siapa yang kufur. Kufur di sini aks ataupun lawan kepada perkataan syukur. Jadi bila dalam Quran dia kata kafura, maknanya tidak bersyukur. Kafara di sini kufur artinya tidak bersyukur. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, fa innallah, sesungguhnya Allah itu ghaniyun. Allah itu maha kaya. Allah tak heran kita bersyukur ke tak bersyukur ke, bagi Allah tak ada masalah kerana dia itu sangat kaya. Ghaniyun hamid, lagi maha terpuji. Ya, baik. Itu yang pertama. Wa idh qala Luqmanu libnih, dan ingatlah, dan kalau lihat dalam Al-Quran perkataan dalam terjemahan selalunya is ni diterjemah dengan makna ingatlah, diletak dalam kurungan, dan ingatlah. Jadi is ni semasa, jadi ingatlah semasa, itu maksud dia. Dan ingatlah semasa qala Luqmanu libnihi, semasa Luqmanu berkata kepada anaknya. Wa huwa ya'izuhu, dan semasa dia memberi nasihat. Ya'izu, ain zat, di situ bermakna nasihat. Dan artinya apakah kata-kata Luqman semasa? Wa huwa di sini tak terjemah dengan makna dan dia, sebaliknya diterjemah dengan makna semasa. Dan ingatlah apakah pesanan Luqman kepada anaknya semasa dia menasihatinya, ya'izuhu. Ini kata-kata Luqman, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, jangan. La di sini kita terjemah dengan makna jangan. Kenapa?
Kalau kita lihat fi'il selepas itu, fi'il mudhari' berbaris sukun, berbaris mati. Sepatutnya fi'il mudhari' yang biasa kita baca baris depan kan, tusyriku, tazhabu, yazhabu. Tetapi apabila ada perkataan tertentu, contohnya la yang bermakna jangan, maka ketika itu tak dibaca lagi dengan tusyriku. Kita letakkan tanda sukun. Itu ada pelajaran khas dia lah. Ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu syirikkan Allah. Kenapa tak boleh? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mensyirikkan Allah itu adalah, lam di sini dia fungsi dia untuk taukid, menegaskan. Sesungguhnya lah, dia sama macam inna fungsi dia. Jadi kalau kita abaikan dia pun tak apa, sebab depan ni dah ada inna kan. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Kerana dia menzalimi, bukan menzalimi orang lain, tapi menzalimi diri dia sendiri. Disebabkan syirik itu, dia sudah lagi tidak menjadi orang Islam dan dia sudah tidak lagi mendapat syurga Allah. Wa wasaina, kemudian yang seterusnya, wa wasainal insana biwalidayhi. Ni kemudian Allah kata lagi, dan kami juga telah berpesan kepada manusia. Wasa, wasiat tadi. Wasaya, wasa. Ini fi'il dia. Wasa, wasa. Dan kami telah berpesan ni makna berpesan ni menyuruh, memerintahkan, menasihati, memerintahkan, semuanya boleh diterjemah. Wa wasainal insan, kami telah perintahkan manusia untuk buat apa? Biwalidayhi, dengan ibu bapanya. Di sini tidak disebutkan perintah untuk apa, tapi yang dimaksudkan di situ adalah perintah untuk buat baik. Terjemahan dalam Quran dia akan kata perintah untuk buat baik bi walidayhi, kepada dua ibu bapa. Walidain, dua ibu bapa. Kenapa? Kerana yang pertama dia kata hamalathu ummuhu, kerana mak orang itu telah hamala. Hamala makna yang biasa kita terjemah membawa, kan? Itu makna yang biasa, hamala yahmilu, membawa. Tapi di sini hamala bermakna mengandung. Itu yang kita kata hamil. Hamil isim fa'il kan? Hamil artinya orang yang mengandung. Dan perkataan hamil itu isim fa'il yang kita belajar hari itu, hamil, orang yang boleh diterjemah dua lah. Satu dengan makna orang yang membawa, satu lagi diterjemah dengan makna orang yang mengandung. Sekiranya kita terjemah dengan makna orang yang membawa barang, maka perlu kita tukar kepada muzakkar atau muannas. Kalau lelaki-lelaki hamilun, kalau perempuan kita katalah hamilatun, membawa. Tapi sekiranya hamil itu diterjemah dengan makna mengandung, maka tak perlu tukar apa-apa. Kerana yang mengandung perempuan saja kan. Jadi hamil tanpa ta marbutah boleh digunakan untuk perempuan. Tak perlu nak kata hamilatun, tak payah. Ya, terus saja kita kata Fatimah hamilun. Ya, itu antara keistimewaan perkataan ni lah, ya, tak perlu tukar kepada muannas. Baik. Ada lagi satu perkataan yang juga khusus untuk orang perempuan. Ya, tak perlu tukar, tak perlu tambah ta, iaitu haidun. Haidun daripada perkataan haid kan. Jadi apa semasa dia period tu dipanggil haidun. Maka perkataan haidun ini disebabkan yang period orang perempuan saja, maka tak perlulah kita nak tambahkan ta, nak bezakan muzakkar ataupun muannas, kerana haidun ni telah merujuk kepada orang perempuan. Ya, jadi dua perkataan ni tak perlu tambah ta. Hamil yang mengandung tak perlu tambah ta, haidun yang period tu pun tak perlu tambah ta. Baik. Kemudian dia kata hamalathu ummuhu, kerana ibunya telah mengandungkan dia wahnan ala wahnin. Wahnan di sini makna sukar, kesukaran. Satu kesukaran atas satu kesukaran yang lain. Artinya banyak kesukaran lah, ya, ataupun at least ada dua kesukaran. Kesukaran dalam terjemah, dalam tafsir ini boleh lihat dia kata kesukaran yang pertama kesukaran mengandung, dan kesukaran yang kedua kesukaran apa tu? Bersalin. Ya, itu antara kesukaran ibu yang mengandung. Wahnan ala wahnin. Okay, habis ayat dia di situ. Kemudian sambung yang baru, wa fisaluhu fi amaini, dan berpisah. Dari segi terjemahan literal dia, fisal ni makna dia fasalah, berpisah. Yang dimaksudkan dengan sini berpisah minum susu. Weaning dia kan, dia start nak makan benda-benda lain. Bila yang dianjurkan fi amaini, dalam 2 tahun. Ini dalam 2 tahun tu dah boleh lah. Fi amaini. Ramai yang kata 2 tahun menyusukan penuh kan. Tak semestinya menyusukan penuh kan. Kadang-kadang ibu tak ada susu dan sebagainya. Jadi bolehlah. Ni kalau dapat 2 tahun lebih baguslah ya. Baik. Wa fisaluhu fi amaini. Okey, kemudian apa yang pesanan Allah lagi? Tuhan kata anishkurli. Anishkurli. Dan bahawa
bersyukurlah, iaitu apa dia pesanan Allah tadi, ushkur li, sama seperti yang di atas tadi, ushkur, kan, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan juga kepada dua ibu bapamu, bersyukur kepadaku, yakni kepada Allah, dan juga syukurlah kepada dua ibu bapa kamu, ilayal masir, kepada akulah tempat kembali kamu. Masir ni artinya tempat kembali, artinya selepas kita mati nanti kita akan kembali kepada Allah. Okey, itu terjemahan untuk ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke-14. Seterusnya, wa in jahadaka, dan apabila atau jika jahada yujahidu, yang kita terjemah selalu berjihad, kan, jahada yujahidu, berjihad, berjuang, itu satu makna. Makna yang kedua, strive, berusaha, kita kata jahada juga, jahad. So di sini apabila mereka berdua, alif di situ, jahada, merujuk kepada dua ibu bapa tadi. Jadi Tuhan kata sekiranya mereka berdua berusaha kamu, artinya mereka memerintahkan kamu. Mereka memerintahkan kamu untuk buat apa? Ala antusyrika bi, untuk syirik kepada aku. Ini kepada ibu bapa apa yang masih belum Islam, kan. Jadi anak dia dah Islam, tapi ibu bapa dia memerintahkan dia untuk syirik kepada Allah. Ma laisa laka bihi ilmun, kamu tak tahu apa-apa pasal benda tu, Tuhan kata. Ataupun kalau ikutkan terjemahan dalam Al-Quran, dia kata ma laisa ni artinya tidak ada, laka bihi, awak tidak ada, bihi berkenaan dengannya, ilmun, awak tidak ada ilmu berkenaannya. Itu terjemahan secara literal lah. Jadi kalau kita lihat terjemahan dalam Al-Quran, dia kata dan jika mereka berdua mendesakmu, dia terjemah mendesak tadi, jahada tadi, supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak kamu tahu. Jadi kita tak pasti, kan, tapi yang penting dia suruh kita supaya syirik pada Allah. Jadi nak taat ataupun tidak, fala tuti'huma. Jadi kesimpulan dia Tuhan kata jangan, la tuti', tak perlu taat mereka berdua. Kenapa? Kerana yang diperintahkan itu adalah perkara yang menyalahi syariat, kan, agama. Tapi selain daripada perkara yang menyalahi agama, maka kita perlu taat kepada ibu bapa. Baik, itu yang dimaksudkan di sini. Fala tuti'huma, janganlah kamu taat kepada mereka berdua. Wa sahibhuma, dan hendaklah kamu sahib. Sahib, kita dah belajar tajuk ni dalam syan wa tabaqah. Sahaba, musahabah, menemani. Dan jadi Tuhan kata, dan hendaklah kamu company lah ni, sentiasa teman dia, sentiasa bersama dengan dia, buat baik dengan dia, fi dunya, di semasa di dunia ini, ma'rufah, dengan kebaikan. Jadi walaupun ibu bapa tu belum Islam lagi, dan mereka perintahkan supaya buat maksiat kepada Allah, tak perlu taat, tetapi dalam masa yang sama masih perlu melakukan kebaikan kepada ibu bapa. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutlah, ikutlah sabil, jalan, man, mereka, orang yang anaba ilayya, orang yang kembali, orang yang rujuk kembali kepadaku, orang yang bertaubat dan orang yang merujuk kepada Allah. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada aku, ilayya, ya tu kepada aku, marji' ni tempat kembali, dari perkataan raja'a, kan, raja'a kembali, marji', jadi ma di situ antara maknanya tempat lah. So marji' tempat rujukan, tempat kembali. Kalau kita kata buku tu sebagai rujukan, dipanggil sebagai marji' juga. Apa marji' awak, apa rujukan awak, ya, jadi tempat rujuk, tempat kembali. Kepada akulah tempat kembali kamu, fa'unabbi'ukum, maka fa'unabbi'u, aku akan beritahu, saya akan beritahu, unabbi'u kum, kamu, aku akan beritahu kamu, bima, apa, kuntum, yang dulu kamu ta'malun, apa yang kamu buat dulu. Masa dunia dulu kamu buat apa, aku akan beritahu. Ada CCTV, kan, itu bagaimana tu wallahu a'lam lah, tapi Tuhan akan beritahu apa sahaja yang kita lakukan di atas dunia ini. Baik, seterusnya, ya bunayya, ini pesanan Luqman lagi. Ya bunayya, wahai anakku. Bunayya, dia kata bunayya, asalnya ibni, tapi kalau dia nak panggil dengan lemah lembut, dia panggil bunayya, ya bunayya, untuk lelaki. Kalau untuk perempuan dia kata bunayyati, ya bunayyati, ya ibnati. Wahai anakku, innaha, sesungguhnya dia. Ha di sini, kalau kita lihat, ha di sini dia tidak ada rujukan dia.
Dia tidak ada rujukan. Jadi kadang-kadang dalam Al-Quran ada dhamir. Kalau kita buat ayat biasa, tak boleh. Bila kita kata hu, ha, mesti ada sesuatu merujuk kepada apa? Seperti yang saya selalu buat dalam kelas kan. Kalau kita buat ha, ha ni siapa? Hu ni siapa? Dalam Quran pun begitu. Jadi bila ada ha, sepatutnya kita rujuk lah. Tapi apabila kita cek di belakang ni, tak ada kena-mengena ataupun tidak ada kaitan. Ketika itu kita kena rujuk tafsir. Kerana tafsir akan menguraikan lah apakah sebab turun ayat dan sebagainya, maka ulama-ulama tafsir lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan ha. Jadi kalau kita rujuk kepada ha ini, ha di situ merujuk kepada antaranya merujuk kepada kesalahan. Kalau kita buat benda-benda yang salah, ya, di sini kan tadi dia kata kembalilah kepadaku kan, buat benda baik, jangan buat syirik. Jadi Tuhan kata innaha, sesungguhnya dia benda tu, intaku, sekiranya ia mithqala habbatin, seberat, mithqal, sakil daripada perkataan berat. Sekiranya benda itu ataupun kesalahan itu ataupun benda yang kita nak sembunyikan itu, jadi antara beberapa terjemahan lain lah untuk ha di situ. Seberat habbah, satu biji. Habbatun makna biji. Min khardal, khardal ni biji apa ni? Biji sawi. Sekiranya benda yang kita lakukan itu sebesar biji sawi sekalipun, maknanya benda tu kecil sekalipun, fatakun fis sakhratin, ataupun dia, maka kita sembunyikan ataupun kita letakkan dia ni berada di dalam batu, sakhrah. Benda kecil tadi tu dia berada dalam batu. Au fis samawat, atau berada di langit. Au fil ardi, ataupun benda tu berada di bumi. Ya'ti bihallah. Tuhan akan bawakan benda tu. Artinya Tuhan tahulah, ya. Tuhan tahu, Tuhan akan tunjukkan pada kita semua kesalahan kita, semua perbuatan kita, tak kiralah besar mana, kecil mana, duduk di mana, semuanya Tuhan akan bawa. Itulah maksud ayat tadi. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan maha mengetahui. Latifun khabir. Allah tahu segala-galanya. Seterusnya, ya bunayya, wahai anakku, aqimis salah, dan dirikanlah, aqamus salah, wa aqimis salah. Dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah, perintahlah dengan kebaikan. Artinya kita perintah orang lakukan kebaikan. Bukan amar ma'ruf tu bukan makna buat baik. Ramai yang terjemah amar ma'ruf tu artinya kita yang buat baik. Tidak, bukan kita saja yang buat baik. Tapi wa'mur bil ma'ruf tu merujuk kepada kita kena minta, kita kena perintahkan orang buat baik. Itulah di dakwah. Artinya di sini kena berdakwah. Wa'mur bil ma'ruf, suruh orang buat baik. Wanha anil munkar, dan tegah dari melakukan mungkar. Bukan kita yang meninggalkan mungkar saja, tapi kita kena tegah. Itulah dia dakwah. Jadi dakwah itu amar ma'ruf dan juga nahi anil munkar. Perintahkan yang ma'ruf dan tegah yang munkar. Wasbir ala ma asabaka, dan sabarlah. Bersabarlah atas ataupun terhadap apa yang asabah. Kataan ini kita dah jumpa dulu. Asaba yusibu, menimpa. Kan, yang menimpa kamu. Jadi apa-apa saja yang menimpa kamu. Dan selalunya perkataan asaba ni, menimpa ni merujuk kepada benda yang tak elok lah. Jadi apabila ada saja benda yang menimpa kamu, Tuhan kata untuk buat apa? Kena sabar. Dan Nabi kata sabar itu bila? Sabar itu dalam hadis dia kata as-sadmatul ula, semasa hentaman yang pertama, semasa benda tu berlaku, kesabaran itulah yang dituntut. Ramai orang boleh bersabar mungkin selepas itu kan, tapi yang paling dituntut adalah semasa benda tu berlaku. Baik. Wasbir ala ma asabaka. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu, artinya kesabaran itu. Zalika merujuk kepada sabar semasa ditimpa musibah itu. Musibah itu dari perkataan asabalah, musibah. Sesungguhnya perkara itu min dari azmil umur. Umur perkara-perkara. Azmi ni yang ada apa ni? Azmi ni yang daripada perkataan azam, determination, ataupun kena ada kekuatan, firm. Kita nak kena ada sifat kuat dalam melakukan, dalam sabar itu. Min azmil umur. Perkataan azmun ini, kalau kita masih ingat lagi, masa kecil dulu kita belajar kan, rasul-rasul yang termasuk dalam senarai ulul azmi. Kalau ingat lagi lah, ada senarai, ada 5 nabi yang dipanggil sebagai ulul al-azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Jadi apa yang dimaksudkan nabi-nabi yang ulul azmi itu? Ulu tu maknanya mereka yang mempunyai al-azmi. Ni dia. Al-azmi artinya ketahanan, keteguhan. Artinya di antara nabi-nabi yang banyak tu ada 5 orang yang paling banyak ujian Tuhan beri pada mereka, dan mereka ni paling sabar.
Antaranya Nabi kita lah kan, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa kan, Nabi siapa seorang lagi? Nabi Nuh. Kan? Kalau tak silap saya, ya betul, Nabi Nuh. Nah. Jadi 5, ulul azmi, itu yang dimaksudkan dengan al-azmi di situ. Keteguhan. Jadi maknanya orang yang bersabar tu orang yang hebat lah sebenarnya ya. Azmil umur. Dia dapat melawan segala kesusahan dia. Wala tu'assu'ir khaddaka. Kemudian diperintahkan lagi, la dan jangan tusa'ir khaddaka. Jangan kamu palingkan pipimu. Al-khaddu bermakna pipi. Khaddaka pipimu. Dan janganlah kamu palingkan pipimu. Yang maksudnya di sini, maaf sambung lagi. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan pipimu dari manusia. Artinya jangan sombong. Jangan sombong. Orang panggil kita, kita tak pandang dia. Kita palingkan muka. Palingkan wajah. Dan jangan kamu sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah, lagi sekali, jangan buat apa? Tamshi, jangan kamu berjalan fil ardi maraha. Jangan kamu jalan di bumi dengan sifat marah. Marah di sini dengan makna sombong. Jadi makna dua kali lah Tuhan perintah jangan sombong. Yang pertama, jangan palingkan muka kita, dan kedua, jangan berjalan dengan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Sebab apa Tuhan kata, innallah, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, Allah tak suka, la yuhibbu kulla, setiap orang yang mukhtal, setiap orang yang sombong. Mukhtal ni pun orang yang sombong juga, Allah tak suka. Fakhur, yang bangga diri. Dia sombong, takabur, dan dia membanggakan diri, maka sifat itu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau tak boleh nak jalan begitu dengan sombong, Tuhan kata jalan macam mana? Jadi disebutkan di sini, waqsid fi masyika. Jadi kita kena buat begitu. Waqsid fi masyika, dalam semasa berjalan itu kena moderate lah. Jangan jalan dalam, maksud di sini moderate di sini maknanya jangan jalan dengan lagak yang sombong. Orang sombong dia ada cari jalan dia sendiri kan, cari jalan orang sombong. Jangan jalan begitu, jalan biasa saja. Waqdud min sautika, dan rendahkan min sautika. Saut bermakna suara. Rendahkan suara kamu bila bercakap, tak perlu nak menjegit-jegit kan, nak menjegit-jegit bertekak dengan orang semua, tak payahlah. Kenapa? Sebab disebutkan di sini, inna ankaral aswat, sesungguhnya suara-suara. Aswat ini jamak untuk saut tadi. Saut jamak dia aswat. Jadi angkar yang paling. Ini kan isim tafdil ni, afdal. Yang paling apa? Yang paling buruk. Yang paling maknanya kalau orang dengar suara tu, orang semua tak suka. Orang mengingkari suara tu, angkar. Orang kata suara tu adalah suara yang paling buruk. Apa yang suara yang paling buruk? La sautul hamir, adalah suara hamir. Hamir, himar ataupun keldai. Boleh buka YouTube tu, boleh cek suara keldai macam mana. Kita disapprove suara dia. Begitulah keadaannya apabila orang menjerit, kita akan disapprove lah suara orang tu. Itu yang perumpamaan yang Tuhan berikan di dalam ayat ni. Suara yang paling buruk itu seumpama suara keldai. Baik. Ini adalah terjemahan ringkas ya, terjemahan ringkas untuk teks Luqman itu, boleh rujuk kepada terjemahan Al-Quran untuk dapatkan makna yang lebih tepat. Itu yang pertama. Baik. Jadi yang penting untuk kita selain daripada makna ayat, yang bawah ni. Yang bawah ni ya. Baik, yang bawah ni kita nak lihat ada beberapa poin-poin penting lah yang disebutkan dalam syarah ataupun dalam ayat tadi. Asyarhu, syarah ayat. Syarah ayat dia. Di sini dia kata yang pertama, laqad manahallahu subhanahu wa ta'ala Luqman al-Hakimah al-Hikmata wal-Aqla. Manaha, memberi. Laqad dah biasa jumpa kan sesungguhnya. Laqad manahallah, Allah telah memberi. Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Allah telah memberikan Luqman al-Hakim. Luqman yang dipanggil sebagai al-Hakim tadi, Tuhan telah berikan dia al-Hikmah. Pertama, Tuhan berikan dia wisdom dan kebijaksanaan, dan yang kedua Tuhan berikan dia akal, boleh berfikir dengan baik. Seterusnya, dan wahaba lahul qudrah. Wahaba memberi juga. Wahaba samalah lebih kurang makna dengan manaha. Wahaba, dan dia telah memberi kepadanya lahu al-qudrah, ability, kemampuan, kita kata kudrat yang kita baca dalam sifat 20 tu kan, kudrat, iradat, kataan ni lah. Qudrah, artinya Allah itu ada kudrat, ada kekuasaan dia, ada kemahuan dia, iradat. Qudrah, kemampuan, ability tadi. Kemampuan untuk apa? Tuhan berikan kepadanya kemampuan untuk fahmi umuril hayat, untuk faham perkara-perkara hidup, perkara-perkara berkaitan kehidupan. Itu yang pertama. Dan juga Tuhan telah berikan dia kemampuan untuk apa? Wal amali
bil ilmin nafi', untuk beramal, untuk melakukan ilmu yang bermanfaat, untuk beramal dengan ilmu yang bermanfaat. Al-ilmi an-nafi'. Nafi' di sini isim apa? Isim fa'il kan? Dari perkataan nafa'a, yanfa'u, bermanfaat. Nafi' bermanfaat. Ya, bermanfaat. Nah. Wa amarahu, dan perintah. Amara, memerintah. Siapa yang memerintahkan? Dia. Amara, huwa amara, yakni Allah. Hu, nya. Nya, Allah memerintahkan manusia tadi. Bi syukrillahi ta'ala, ataupun di sini Allah memerintahkan Luqman lah. Bi, untuk syukur kepada Allah. Atas ala ma manahahu, atas apa manaha tadi, apa yang dia beri, dia beri kepadanya. Apa sahaja yang Tuhan telah beri kepada Luqman tadi. Sebagai apa? Kenapa nak bersyukur? Dalam ayat tadi dia kata bersyukur sebenarnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi yang dimaksudkan di situ liyazida min fadli, untuk menambah kurnianya. Fadlun ni antara maknanya kurnia Allah. Jadi Tuhan dah berikan, dia beri satu nikmat, kita bersyukur pada Allah, Tuhan akan tambah lagi. Dalam Quran Tuhan kata apa? La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah lagi. Tapi Tuhan sambung, Tuhan kata wala in kafartum, dan jika kamu kufur yang dalam arti kata tak bersyukur tadi, inna azabila syadid, sesungguhnya azab aku amat pedih. Jadi nak tak nak kita wajib bersyukur kepada Allah. Sama ada nak dapat tambah nikmat ataupun nak dapat azab. Sudah tentulah kita pilih untuk dapat tambah nikmatnya, bersyukur pada Allah. Wa awsa Luqman al-Hakim ibnahu. Ni salah ni. Ni salah, baris dia salah. Kalau dibaca Luqman, artinya Luqman yang diberi nasihat. Sedangkan yang maksudnya Luqman yang memberi nasihat. Awsa memberi nasihat, wasiat tadi. Awsa. Siapa yang memberi nasihat? Luqman. Jadi disebabkan ini adalah fa'il dia, maka fa'il perlu dibaca dengan marfu', dan marfu' perlu dibariskan dhammah. Ya, ini pelajaran fa'il lain. Wa awsa Luqmanu al-Hakimu, itu sifat dia, adjektif dia mengikut perkataan yang sebelum. Wa awsa Luqmanul Hakima ibnahu. Ibnahu, anaknya. Jadi Luqman telah menasihati anaknya. Al-wasaya, wasiat-wasiat ataupun pesanan-pesanan ataupun nasihat-nasihat al-atiyah. Jadi ini adalah antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang pertama, al-awwal, awalan. Awalan. Kalau dalam esei nanti kita nak buat poin-poin, kita nak kata yang pertama, yang kedua, kita instead of guna nombor 1, nombor 2 macam ni, kita boleh gunakan nombor yang kita belajar awal semester itu. Nombor apa tu? Adat tartibi. Kan kita kata yang pertama awal. Tapi disebabkan kita nak kata poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga, kita tambahkan baris fathah ke atas tu. Jadi instead of kita kata awalu ataupun al-awalu, kita tukar kepada awalan. Jadi bila sebut awalan, yang pertama. Itu cara kita guna. Awalan, apa dia? Lepas tu kalau yang kedua, isnan, sani kan, kita belajar as-sani. So di sini kita tambah sani, tapi lagi sekali tambahkan alif tu. So kita kata sanian. Itu cara dia. So dia akan jadi awalan, sanian, salisan, rabi'an, khamisan, sehingga akhir. Itu caranya kalau kita nak sebut nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya dalam nak sebut poin-poin. Itu berkenaan dengan ini. So yang pertama, awalan adamu syirki billah. Adam ini adalah perkataan lain yang boleh dimaksudkan dengan tidak. La. Biasanya kita kata la. Kalau nak guna dengan fi'il, dalam Quran tadi Tuhan kata la tusyrik. Kan? Bila gunakan dengan fi'il, kita kata la lah, jangan. Tapi bila ditukar kepada bentuk isim ataupun masdar, di sini asyirk. Bukan fi'il lagi. Jadi kita tak kata la syirk. Tak. Dia tukar kepada perkataan lain, Adam. Jadi Adam ni maknanya tak adalah ketiadaan ataupun tidaklah, janganlah, boleh terjemah juga dengan makna jangan. Yang pertama, jangan syirik kepada Allah. Jadi mana Adam. Ya, kalau rujuk kepada kamus tu dia terjemah Adam ni dengan makna tiada, benda yang tiada. Wujud Adam, ada, lawannya Adam, tiada. Adam, ketiadaan ataupun tidaklah ni, dia tidak boleh syirik kepada Allah. Li'annahu zulmun azim. Ataupun kalau dalam Quran tadi zulmun azim, di sini dia kata li'annahu zulmun kabir, kerana dia adalah kezaliman yang besar, sama seperti yang dalam ayat tadi. Yang kedua, ini perintah yang kedua, wasiyatus saniyah. Sanian yang kedua, birru alwalidaini.
Birrul al-walidaini. Birrul walidaini bermakna taat kepada dua ibu bapa ataupun berbuat baik kepada dua ibu bapa. Baik, ingat perkataan ni ya. Jadi bila saya kata ingat tu adalah sebabnya ya. Birrul al-walidaini. Taat kepada dua ibu bapa ataupun buat baik kepada dua ibu bapa, khasatan especially al-um, kepada ibu, especially al-um. Kenapa? Seperti yang disebut dalam Quran tadi, li'annaha tatahammalu masyaqqah, kerana dia menanggung. Ini perkataan yang kita dah belajar dalam tajuk apa baru ni, tahammala, sabara, bersabar, menanggung. Semalam ada tajuk ni. Tahammala, dia telah menanggung, kan, menanggung kesusahan. Di sini dia telah menanggung masyaqqah. Masyaqqah bermakna kesusahan, kepayahan, masyaqqah. Dia kata, kepayahan apa? Masyaqqah al-hamli. Yang pertama kepayahan hamil tadi, mengandung tadi. Itu yang pertama, kesusahan mengandung. Dan yang kedua, masyaqqah al-wiladah, kepayahan semasa melahirkan anak. Al-wiladah, melahirkan anak. Kan kalau darah-darah orang perempuan ni kan ada yang dipanggil darah wiladah. Darah semasa melahirkan, itu dipanggil wiladah, melahirkan anak. Hatta fatratil hadanati wa rada'ah, sehingga tempoh ataupun semasa, masa. Ini pun kita dah belajar dulu perkataan ni, fatrah, muddah, dalam tajuk apa? Tajuk Osman ke? Tak silap. Fatratil hadanah, sehinggalah masa hadanah. Hadanah ni makna semasa penjagaan anak. Semasa dalam tempoh, makna kesusahan semasa menjaga anak, dan juga warada'ah, semasa menyusukan. Rada'ah bermakna menyusukan. Ya, hadanah penjagaan anak, rada'ah semasa menyusukan. Sebab itulah anak perlu patuh ataupun taat ataupun buat baik kepada ibu, especially. Rakam salasa ataupun al-wasiyatu thalitha. Yang ketiga, syukrullahi, berkait dengan syukur kepada Allah tadi. Tadi disebut anishkur lillah, kan, syukurlah kepada Allah. Jadi bagaimanakah nak bersyukur kepada Allah? Di sini disebut asyukru lillah ataupun syukrullahi bil ibadah. Bi ini by doing apa? By doing ibadah, by worshipping him lah. Itu maksud bi di sini ya, dengan melakukan al-ibadah, dengan melakukan ibadah, dan juga wa ta'ati, dan melakukan ketaatan kepada Allah. Barulah dimasukkan orang itu sebagai syukur. Jadi syukur itu tak cukup dengan syukur di mulut saja, perlu ditunjukkan dengan perbuatan dia. Itulah juga iman, kan. Iman itu apa dia? Keyakinan kita dalam hati. Tapi perlu ditunjukkan dengan amalan kita. Kalau iman saja tak ada amalan, tak sempurna. Baik. Lianna syukra syakirin, kerana syukurnya orang-orang yang bersyukur itu, syakir ni orang yang bersyukur. Orang yang berterima kasih. Isim apa? Isim fa'il. Kan, syakir. Syakara, syakir. Kerana sifat terima kasih orang yang bersyukur itu, ataupun kesyukuran orang-orang yang bersyukur itu, ya'udu alaihim, akan kembali kepada orang itu tersebut, akan kembali kepada mereka. Alaihim, ya'udu, kembali, bil khairi, dengan kebaikan, wan naf'i. Artinya bila dia bersyukur pada Allah, kebaikan dan manfaat akan kembali balik kepada orang yang bersyukur itu. Itu maksud dia di situ. Kama yakunu syukrul walidaini bi ta'atihima. Kama yakunu di sini diterjemah dengan makna begitu juga. Begitu juga syukru, begitu juga kama, kama begitu juga. Yakunu syukrul walidaini, syukur kepada dua ibu bapa itu dengan cara apa? Yakunu bi ta'atihima. Kalau tadi dia kata syukur pada Allah, kan, dengan ibadat. Kalau syukur pada ibu bapa dengan taat lah, dia kata di sini. Bi ta'atihima wal ihsani ilaihima, dan ihsan, buat baik. Hasan baik, kan, ihsan buat baik. Bil ihsani ilaihima, buat baik kepada mereka berdua. Tapi dia kata illa, melainkan. Ini yang kita belajar dalam tajuk apa? Istisna, kan, kecuali. Kecuali apa? Melainkan fi maksiatillah, melainkan kepada maksiat Allah. Apa yang dimaksudkan dengan maksiat Allah di sini adalah melakukan maksiat terhadap Allah. Dan yang dimaksudkan dengan maksiat itu adalah ingkar, keingkaran kepada Allah. Kerana apa? Kerana perkataan maksiat itu adalah aksur ataupun berlawan kepada perkataan ta'atun. Jadi itu terjemahan yang betul lah untuk maksiat. Arti maksiat itu artinya ketidakpatuhan, ketidaktaatan. Itulah dipanggil sebagai maksiat. Dari fi'il asa. Fi'il asa dia asa ya'si. Artinya dia tidak taat, dia tidak patuh. Baik. Jadi melainkan kepada perkara-perkara yang
ketidakpatuhan kepada Allah, maka tak perlulah lagi nak taat. Wasyirki bihi, terutamanya dan juga syirik kepada Allah, itu pun tidak boleh taat. Tetapi walaupun begitu, dalam ayat tadi Tuhan kata kena juga masih perlu lagi untuk kita buat baik, kan, bersahabatlah mereka, temanilah mereka dengan cara yang baik. Baik, itu yang ketiga, salisan. Wal anu rabi'an mukhalatatul mu'minin. Mukhalata khalata ni bercampur. Mukhalata bercampur gaul dengan orang-orang mukmin as-salih, yang apa? Yang baik, salihin. Jadi perlunya kita nak bergaul dengan orang-orang yang baik ni. Wa musahabatuhum, dan juga bersahabat dengan mereka ataupun sentiasa bersama dengan mereka. Wattiba'u tariqihim, dan mengikut jalan mereka, mengikut cara mereka dalam fil inabati, dan dalam kita nak kembali, rujuk ke inabah ni lebih kurang, dalam kita nak bertaubat, kita nak kembali kepada Allah, ikutlah cara orang mukmin yang saleh. Bagaimana mereka bertaubat, selepas bertaubat mereka terus melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, begitulah cara yang kita perlu lakukan. Baik. Dan sentiasa bergaul dengan orang-orang yang baik untuk kita nak maintain kebaikan, ya. Kalau tidak, takut kebaikan itu akan hilang, susah. Jadi rabi'an. Yang kelima, khamisan, daruratu muraqabatillah, pentingnya darurah, kepentingan. Darurat di sini bukan makna darurat emergency, itu satu makna, betul lah kita kata ad-daruratu, kan, tapi makna lain darurat kepentingan. Daruratu muraqabatillah, pentingnya untuk kita muraqabah Allah. Muraqabah kalau lihat dalam kamus, muraqabah dari fi'il raqaba yuraqibu bermakna monitor, kita monitor. Tapi adakah maksud dia kita monitor Allah? Kita memerhatikan Allah? Mana boleh, tak boleh, kan. Jadi terjemahan di sini bukan yang itu. Muraqabatillah ni maknanya pentingnya untuk kita ingat yang Allah itu memerhati kita. Jadi dia terjemah dengan makna pemerhatian Allah. Lagi sekali, daruratu, pentingnya untuk kita tahu atau penting untuk kita yakin akan pemerhatian Allah terhadap kita lah. Allah sentiasa memerhati kita. Muraqabatillahi fi sirri wal alan. Di semasa sir itu maknanya dalam perkara-perkara rahsia. Sebentar. Sir wal alan. Nah, fi sirri wal alan wa li'anna Allah, kerana Allah, al-alan ni semasa dalam keadaan lawan kepada sir tadi. Sir secara rahsia, secara senyap-senyap, alan ni secara terang-terangan. Artinya tak kiralah semasa kita bersendirian ke ataupun semasa kita bersama dengan orang ke, kita kena ingat bahawa Allah sentiasa memerhati. Itu maksud dia di situ. Li'anna Allah ya'lamul ghaiba, kerana Allah tahu benda yang ghaib. Allah tahu benda yang ghaib wa syahadah, dan benda yang nampak. Syahadah tu yang boleh dilihat dengan mata kasar. Syahidah, dari perkataan syahidah, melihat, kan. Syahada, menonton. Syahidah, menyaksikan. Jadi Allah tahu benda yang ghaib, yang tak nampak, dan juga yang syahadah, yang jelas, yang nampak. Sadisan, yang keenam, iqamatus salah. Wasiat yang keenam adalah mendirikan sembahyang. Dalam tadi dia kata aqimis salah. So masdar dia iqamah. Perkataan inilah yang kita guna untuk bila kita azan, lepas azan kan, dia qamat, kita panggil qamat. Sebenarnya perkataannya iqamatu. Iqamah. Al-azanu wal iqamah, dipanggil azan dan iqamah. So iqamatu, qamat lah. Naam. Iqamatu salah. Mendirikan sembahyang. Jadi maknanya bila orang tu iqamat saja kita fahamlah sembahyang dah nak dimulakan. Itu maksud iqamah. Li'annaha imaduddin, kerana dia, iaitu solat tadi, adalah imad. Imad ni tiang. Imad, tiang. Imadu ad-din, tiang agama. Jadi dalam satu hadis Nabi kata, as-salatu imaduddin. As-salatu, semayang itu adalah tiang agama. Itu dalam sebuah hadis lah. As-salatu imadu ad-din. Faman tarakaha, faman aqamaha, aqamad-din. Faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang membinasakan tiang tadi ataupun solat tadi, maka dia sebenarnya telah membinasakan agama. Itu yang dimaksudkan dengan as-salatu, umpama imad, umpama tiang kepada agama. Baik. Okay, ingat perkataannya imadu ad-din. Baik. Seterusnya 7. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan buat yang baik dan menegah dari melakukan mungkar itu adalah sabab, adalah reason, sebab untuk
salah al-mujtama', untuk baiknya mujtama' masyarakat. Artinya untuk menjadikan masyarakat yang baik, perlu ada orang yang buat amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Jadi tak boleh kita sendiri, syok sendiri, nak buat baik sendiri saja, tak. Kita buat baik dan kita kena ajak orang lain buat baik sekali dengan kita. Kita tak nak buat jahat, kita kena ajak juga orang lain supaya jangan buat jahat, barulah masyarakat itu akan menjadi selamat di dunia dan juga akhirat. Yang ke-8, thaminan. As-sabru 'alal masaibi, bersabar terhadap masaib. Masaib adalah jamak. Masaib adalah jamak untuk perkataan musibatun. Musibah maknanya perkara yang menimpa. Ini dari perkataan asabah tadi kan, perkara yang menimpa, dan selalunya diterjemah dengan perkara buruk lah, musibah. Jadi apabila ada musibah, perlu as-sabru 'alal masaib. Jadi sabar terhadap musibah itu, kenapa? Dalil adalah satu evidence, tanda. Dalil bahawa kuwatil iman, yang menunjukkan, dalil itu makna yang menunjukkan, kuatnya iman orang tadi. Jadi kalau dia ditimpa kesusahan, iman dia kuat, yakin kepada Allah, dia tahu itu adalah ketentuan qada dan qadar, maka dia akan sedaya upaya dia cuba juga untuk bersabar. Tapi sedih tetap sedih lah. Kalau menangis tetap menangis, tak ada masalah. Cuma janganlah melampau kan, jangan berteriak macam orang jahiliah dahulu. Menangis itu tidak ada isu, tak ada masalah. Yang penting kita sabar, jangan melakukan benda-benda yang tak sepatutnya. 6. As-sabru. 9. Adamut takabbur wal ujub 'alan nas. Adam, macam tadi, Adam yang di atas tadi kan, bila jumpa Adam tu maknanya kita kata tidaklah, tidak ada. Tidak ada takabur, artinya tak boleh takabur. Adam ya, ingat perkataan tu, Adamu. Tak tiada takabur ataupun tidak boleh takabur. Takabur sombong. Sombong lah ya. Takabbara, ya takabbaru, takabur. Sombong, tak boleh sombong. Wal ujub. Dan jangan ada sifat ujub. Ujub ni maknanya dia rasa kagum dengan diri sendiri. Dia rasa hebat. Dia rasa akulah yang paling baik. Kalau aku ibadat akulah yang paling banyak. Ibadat akulah yang paling sempurna. Dia tak tunjuk dengan orang, tapi dia rasa begitu pada diri dia sendiri. Itulah yang dipanggil sebagai ujub. Kalau takabur ni kita show off lah kan, tunjuk pada orang. Itu beza antara takabur dengan ujub. Ujub tu ada pada diri dia sendiri. Ada satu lagi yang kita selalu guna, riya. Orang selalu guna kan, dia kata ar-riya'u. Ini perkataan ini selalu orang terjemah riya tu dengan makna sombong. Itu terjemahan yang tak betul. Riya itu, ini kata dasar dia apa? Kata dasar dia adalah ra'a, ara. Daripada perkataan ra'a, melihat, ara, memperlihatkan. Jadi riya, asalnya riya artinya dia memperlihatkan ibadat dia kepada orang. Itulah dia riya. Ada makna sombong lah di situ, tapi maknanya dengan mempertontonkan apa yang dilakukan. Itulah yang dimaksudkan dengan riya. Jadi kena bezalah antara takabur, sombong, dengan riya. Riya tu ada benda yang ditunjuk. Barulah kita boleh guna kataan riya an-nas, nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wal ujub 'alan nas bal yajibu, bahkan sepatutnya apa yang dia perlu buat, yajib an yakunal muslimu latifan. Yajibu, wajiblah muslim itu menjadi latif, menjadi orang yang lemah lembut. Tak boleh takabur, sebaliknya kena lemah lembut ma'ahum, dengan manusia. Ma'aha, bersama, hum, manusia. Berlakulah lemah lembut dengan manusia. Wa muhazzaban fis suluki wal kalam, dan tertiblah. Tertib maknanya sopan, sopan dan bersifat sopan lah. Muhazzab ada suluk. Suluk ni perbuatan, tingkah laku kita, behavior ni, suluk. Kita panggil as-suluk, behavior kita. Dan juga kalam, kata-kata, qaul, kata-kata kita. Kena cakap dengan baik. Kenapa? Li'annallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak sukakan mutakabbir. Ini isim fa'il daripada perkataan takabbur tadi. Takabbara, yatakabbaru, mutakabbirun. Mutakabbirun kan isim fa'il yang kita dah belajar itu. Jadi mutakabbirin, orang-orang yang takabbur. Jadi jangan sifat takabbur. Nah, rakam 9. Al-an rakam 10, nombor 10. Rakam 10, at-tawassutu fil masyi. At-tawassut. Tawassut ni makna jangan, tidak terlalu, dia tengah-tengah lah ni, moderate. Moderate kita kata tawassut. At-tawassutu fil masyi. Tawassut fil masyi, moderate lah dalam berjalan. Al-masyi, apa yang dimaksudkan dengan tawassut fil masyi itu? Maksudnya di sini kita kata maksudnya. Apa makna ni? Iaitulah al-masyu bi tawadu'in wa sakinatin. Berjalanlah dengan sifat tawaduk. Jangan sombong lah kalau berjalan tu.
dan juga sakinah dengan keadaan sakinah ni mana asalnya tenang, berjalan dengan tenang, betul. Jalanlah dengan tenang, tak perlu nak gapa-gapa. Nah. Wa akhiran khafdus sauti, dan peringatan ataupun wasiat yang terakhir, khafdu as-sauti. As-saut dalam ayat tadi bermakna suara. Khafdu merendahkan. Khafdu menurunkan. Khafdu menurunkan suara. Lawan dia raf'u. Raf'u saut, kita kata. Kalau saya kata tinggikan suara, saya tak dengar. Irfa', dia kata irfa' sautaka, naikkan suara awak. Kalau saya kata tolong senyap sikitlah, ikhfid sautaka, saya kata rendahkan suara. Jadi itu perkataan dia, khafdus sauti, merendahkan suara. Indal hadisi, semasa hadis. Hadis di sini bermakna semasa berbicara. Bukan makna hadis Nabi itu, tidak. Indal hadis, semasa hadasa atau haddasa, tahaddus, semasa kita bercakap dengan orang, tak perlulah nak tinggikan suara. Kenapa? Tujuan dia adaban, sebagai satu adab. Adaban ma'annas, sebagai adab kepada manusia. Ini boleh kita katakan dia sebagai maf'ul maf'ul li ajlihi. Yang kita belajar itu. Tujuan apa buat benda tu? Tujuan apa kita redahkan suara? Tujuan adab. Tujuan nak beradab sesama manusia. Wa ma'allah, dan bukan saja masa manusia, ma'allah, semasa dengan cakap dengan Allah pun begitu juga. Semasa kita berdoa. Tak perlulah kita nak tinggikan suara, tak payah, Tuhan dengar. Kalau kita berdoa sendiri itu, kita bacalah perlahan saja, Tuhan dengar. Baik, itu maksud dia. Lianna irtifa' as-sauti bi ghairi mubarririn, kerana irtifa' raf'u tadi, meninggikan. Tingginya suara, irtifa' as-sauti, ataupun yang lebih eloknya kita tukarlah kepada li'anna raf'as sauti, menaikkan suara tadi. Kerana meninggikan suara, bi ghairi, tanpa, bi ghairi, dua perkataan, bermakna tanpa. Ya, tanpa, mubarrir makna sababun, tanpa sebarang sebab. Mubarrir, justification tu boleh juga terjemah dengan perkataan mubarrir. Tak ada mubarrir, tak ada sebab, dia kata. Bi ghairi mubarririn, tanpa ada sebarang sebab nak tinggikan suara, dalilun alal ghurur, dalil bahawa orang tu dia telah ditipu daya oleh syaitan. Sombonglah, dalil bahawa orang tu orang yang ghurur. Wa adam, dan tiada muraati, dan tidak muraat. Muraat ni makna kita meraihkan ataupun kita consider, without considering, muraat. Without considering syu'ur, the feeling of others, perasaan syu'ur, perasaan al-akharin, orang-orang lain. Jadi tak perlulah nak tinggikan suara sebab orang lain kena jaga juga perasaan mereka. Fa inna man yarfa'u sautahu fil hadis, sesungguhnya orang yang mengangkat suaranya, yang rafa'a tadi, rafa'a, kata yang sama. Siapa yang mengangkat suaranya semasa berbicara fil hadis, syabbaha Allahu, syabbaha, menyamakan, dia, Allah menyamakan dia. Itu makna syabbahahu Allah menyamakan dia, Allah menyerupakan dia bi sautil hamir, dengan suara keldai. Itu yang dalam ayat tadi kan. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keldai. Kenapa? Wa huwa auhashul aswad, dan suara keldai itu dia adalah suara yang paling auhash, yang paling teruk jugalah, yang paling teruk, yang paling buruk. Jadi itulah dia pengajaran ataupun peringatan Luqmanul Hakim, pesanan Allah dan juga pesanan Luqmanul Hakim di dalam surah Al-Luqman. Baik. Jadi dalam teks ni tak perlulah nak maknanya untuk kita punya final besok akan ada sebahagian yang keluar daripada teks ni, tapi ayat tu kita tak akan tanya ayat lah, lebih boleh baca yang bahagian huraian tu. Pun tak semualah yang akan kita tanya, ada sebahagiannya kita akan ambil daripada sini lah. Untuk final besok, teks tu kita akan kita combinekan daripada 3 tajuk. Saya terus beritahu apa tajuknya ya. Jadi boleh fokus tajuk hari ni. Okay, baca yang bahagian bawah ni syarah. Kemudian yang kedua tajuk yang kita belajar hadis, apa tu? Hadis as-sab'ul mubiqat. Ingat lagi ada 7 perkara yang membinasakan. Okay. So itu pun akan sebahagian akan masuk dalam teks tu. Dan yang ketiga
Yang ketiga apa lagi satu? Tentang yang tajuk yang baru kita buat baru ni, iaitu tajuk Sirah wa Manhaj. Sejarah hidup Nabi dan juga di mana orang Islam perlu mengikut petunjuk Nabi dan sebagainya kan. Jadi baca tiga tajuk tu. Tajuk yang Syan, Tabaqah, yang tu tak perlulah. Fokus pada tiga tajuk tu. Itu untuk bahagian comprehension. Bahagian comprehension baca tu. Tapi untuk bahagian lain, untuk mufradat, seerti, untuk mufrad, untuk jamak, untuk aksul kalimat, untuk buat ayat, itu saya tak pasti lain, itu kena baca jugalah perkataan-perkataan dalam teks yang lain juga. Baik. Okey. Ada tak soalan apa-apa nak tanya? Baik. Kalau tak ada, kita teruskan. At-tadribat. At-tadribul awal. Ta'atul walidaini fi ma'siyatillahi dalilun alal ihsani ilaihima. Apa ni? Sahih ke khata'? Apa maksud ayat tu dulu? Ta'atul walidaini fi ma'siyatillahi dalil alal ihsani ilaihima. Nah, ma makna al-jumlah? Taat kepada kedua ibu bapa pada membuat maksiat kepada Allah ala atas ihsan kebaikan bagi mereka. Okey, baik. Jadi makna keseluruhan dia taat apa tadi kepada ibu bapa pada maknanya di sini di dalam melakukan. Jadi mentaati dua ibu bapa dengan melakukan ataupun dalam melakukan perkara maksiat kepada Allah itu adalah tanda yang orang itu adalah melakukan kebaikan kepada ibu bapa. Itu maksudnya. Sahih atau la? Sahih atau khata'? Khata' lah kan. Jadi sepatutnya bukan maksiatillah. Jadi apa yang perlu kita betulkan? Nak katakan tanda orang tu taat kepada ibu bapa, dia buat apa? Tak perlu rujuk kepada teks, terus betulkan kat sini saja. Ta'atillah. Ta'atillah, okey, ta'atillah, taat kepada Allah ya. Jadi nak letak dekat mana tu? Ta'atul Tukar pada fi maksiatillah. Okey, kita tukar fi maksiatillah kepada ta'atul walidaini fi ta'atillah. Artinya taat ibu bapa pada mentaati, pada perkara yang mentaati Allah tu tanda melakukan kebaikan. Okey, boleh, tak ada masalah. Ada lagi satu cara. Kita nak kata taat ibu bapa pada benda yang bukan maksiat Allah. Macam mana kita nak kata yang bukan maksiat kepada Allah? Ada satu perkataan yang bukan. Ada siapa ingat? Bukan ataupun selain. La. La tidak. La tidak. Ghaira. Betul, sahih. Ghaira, na'am. Ghaira kan, ghairil maktub, selain. Jadi kita boleh buatkan ayat, kita kata ta'atul walidaini fi, tambah perkataan tu, fi ghairi, pada taat ibu bapa pada selain dari maksiatillah. Maknanya selain daripada, asalkan benda yang disuruh tu bukannya maksiat kepada Allah, itulah dalil alal ihsani ilaihima. Okay, jadi yang kita nak lihat ni perkataan ghairi lah. Ghairi yang selain. Okey, baik. Jadi la tadi tak sesuai lah di sini ya. Baik, itu yang pertama. Tadribu tsani khafdus sauti fil kalami sifatun mahmudah. Okey, ma makna al-jumlah? Ingat lagi tak ni khafdi tadi? Turunkan suara. Rendahkan suara, betul. Turunkan suara. Betul? Turunkan suara. Kita bercakap dalam percakapan. Ialah sifat mahmudah, sifat yang baik. Sifat yang baik. Turunkan suara dalam bercakap adalah sifat yang baik. Okey, bagus Nabila. Tapi perkataan mahmudah ni jangan terjemah yang baik. Mahmudah bukan makna yang baik. Mahmudah, cuba lihat perkataan ni. Ni isim maf'ul ni. Ni isim maf'ul kan? Mahmud, maf'ul. Jadi apa kata dasar dia? Nampak tak kata dasar dia? Hamim dal. Betul, hamim dal. Jadi apa perkataan hamim dal ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdu. Pujian kan? Puji. Bagus. Jadi apa makna mahmud? Mengikut kaedah isim maf'ul lah itu.
Sifat terpuji. Yang dipuji, terpuji, betul. Jadi Mahmud tu yang dipuji lah ataupun yang terpuji, betul Jadi terjemahan yang paling tepat untuk sifat mahmudah yang kita belajar dulu-dulu tu artinya sifat yang terpuji, bukan terjemahan dia sifat yang baik, ya. Lawan dia sifat apa lawan kepada sifat mahmudah tu? Mazmumah. Mazmumatun. Tengok pattern dia. Pattern dia pun sama kan? Isim apa ni? Isim maf'ul. Apa kata dasar dia? Zal, mim, mim. Zal, mim. Ada dua mim. Zamma. Zamma artinya keji. Oleh itu mazmum bermakna yang dikeji. Jadi terjemahan mazmumah, sifat terkeji. Itu terjemahan yang betul lah ya. Baik, khafdu saut fil kalam fi sifatun mahmudah. Sahih, khata? Sahih lah ya ni. Memang kita kena rendahkan suara lah. Kalau tak ada keperluan, tak perlu tinggikan suara. Naam. Rakam salasa. At-tawadu'u lin-nasi min makarimil akhlaq. Naam. Ma makna? Tawadu'u lin-nas. Sifat apa tadi ni? Tawadu'. Apa nak terjemah tawadu' tu? Faham lah. Tapi terjemahan apa dia? Humble. Humble. Kan? Dia merendah diri lah ni tawadu'. Tuan katakan man tawadu'a linnasi tawadu'a lillah. Barang siapa yang merendah diri kepada manusia, sesungguhnya dia merendah diri terhadap Allah. Nah, tawadu'u linnas, sifat rendah diri kepada manusia itu min makarimil akhlaq. Okay, apa ni? Makarimil akhlaq. Selalu dengar ni. Makarimil akhlaq adalah akhlak terpuji. Okey, boleh. Tapi makna dia yang paling tepat min di antara makarim yang baik. Daripada perkataan makramah, benda-benda yang baik daripada akhlak. Kerana apa? Kerana akhlak itu semalam saya dah sebutkan tak silap. Akhlak tu ada yang baik, ada yang tak baik. Sebab akhlak tu makna perilaku. Jadi tingkah laku. Jadi di sini makarimul akhlak yang terbaik ataupun yang mulia daripada tingkah laku dia. Jadi makna tingkah laku yang mulia lah. Boleh terjemah begitu. Nah, makarimul akhlak. Dalam satu hadis Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimil akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak yang baik. Itu tujuan Nabi diutuskan. Faham? Sahih. Nah, sahih ya. Baik. Rakam 4. Syukrul muslimi lillahi ya'udu 'alal muslimi bil khairi wan naf'i. Sifat syukur. Syukrul muslim artinya sifat berterima kasih orang Islam kepada Allah. Ni lillah. Sifat terima kasih orang Islam kepada Allah itu ya'udu 'alal muslim bil khairi wan naf'i. Ini ayat sama seperti dalam teks tadi. Artinya dia akan kembali kepada orang Islam dengan kebaikan dan manfaat. Artinya manfaat dan kebaikan akan kembalilah kepada orang yang bersyukur. Betul tak? Sahih? Sahih lah ya. Ya'udu 'alal muslim. Artinya orang muslim yang bersyukur tadi. Naam. Wa akhiran da'watul ayati ila lihtimami bil ummi ta'ni ihmal al abi. Da'watul ayat, dakwah ni bukan makna dakwah yang kita faham tu makna mengajak, ajakan, anjuran ya, ajakan. So ajakan ayat tadi mengajak untuk apa? Ihtimam, untuk mementingkan atau untuk menjaga ibu. Kan tadi dia kata ta'ala ibu kan, dengan ibu. Jadi di sini dia kata ayat-ayat tadi tu mengajak supaya mementingkan ibu. Apa maksud dia? Ta'ni berarti ihmal al-abi. Ihmal ni lawan kepada ihtimam. Ihtimam kita mementingkan. Ihmal ni kita apa dah terjemah tu? Abaikan? Mengabai boleh. So ihmal. Tu kita kata kita abaikan dia. Jadi adakah makna dia mengabaikan bapa? Of course lah tak kan. Jadi memang disebut tentang ibu tapi walaupun tak disebut tentang bapa, tapi bapa pun perlu juga taat. Sebab dalam ayat tadi dia kata bil walidaini, dua. Ibu dan juga bapa. Tapi fokus dia lebih kepada ibu. Okey, khata. Di mana kita nak betulkan? Ni tambah satu perkataan je. Nak jadikan ayat tu betul. Selepas ihtimam. Nak tambah apa? Al-walidaini. Da'watul ayati ilal ihtimam bil walidaini. Ya. Tukar
Ta'ni, jadi mana ayat tu mengajak supaya mementingkan dua apa, bererti mencuaikan bapa. Masih tak betul lagi. Cuba yang lain. Ajarkan ayat untuk mementingkan ibu, mungkin kita nak kata tak bererti mencuaikan bapa. So apa nak tambah? Tambah perkataan tidak sajalah. Tidak bererti. So, La ihmala. Naam. La ihmala. La ihmala. Okey, nak tambah kat situ. Ta'ni la ihmala bererti tidak la ihmala. Okey, tak boleh guna la di situ kerana ihmal ni bukannya fi'il. Ta'ni Laisa tu. ya. Laisa. Ta'ni laisa ihmal. Ayat tu tak sempurna. Jangan letak di sebelum ihmal. Kita letak untuk perkataan ta'ni tu. Kita kata tak bermakna. Tidak bermaksud. Ta'ni tu makna tu perkataan yang sama. Macam mana nak kata tidak bermakna? Tidak tu letak pada perkataan ta'ni, bukan pada perkataan ihmal. Adamah? Adam ta'ni, okey. Adam, tadi kita dah belajar perkataan Adam ya. Adam itu biasa diguna untuk isim. Perkataan selepas tu adalah isim. Itu diguna Adam. Tak ada perkataan Adam ni, Adam zahaba, Adam ta'ni, tak boleh. Apa yang boleh untuk fi'il? Antara banyak La ta'ni. la ta'ni, betul. Ya. Jadi antara banyak-banyak perkataan tidak, jangan tu kita nak kena tahu yang mana yang sesuai untuk fi'il, yang mana yang tak sesuai. Jadi Adam ni tak sesuai, Adam tak sesuai untuk fi'il. Kalau kita tengok balik teks yang atas tadi, dia tak guna Adam dengan fi'il, dia guna Adamul dengan kata nama isim. Baik, so di sini yang betulnya la lah. Kita kata la ta'ni, tak bermakna. Okay. La ta'ni, tidak bermakna mencuaikan al-ab. Okey, nah tambahkan perkataan Adam saja. Baik. Jadi kalau salah jangan lupa dalam exam besok jangan lupalah tulis jawapan yang betul sebab masih lagi ramai yang bila dia jawab salah dia tinggalkan kosong saja, tak jawab, dia tak betulkan ayat. So rugilah markah sikit kat situ. Baik. Ajib anil asilatil atiyah. Ma natijatu syirki billahi ta'ala. Apakah natijah? Natijah ni result. Apakah result kepada syirik Allah Ta'ala? Kalau dalam ayat dia kata syirik pada Allah ni satu perbuatan apa? Dia kata kezaliman yang besar. Boleh letakkan perkataan tu. Apa perkataan dia? Zalimun kabir. Zalimun. Zulmun. Zulmun kan? Jangan kata zalim. Kalau zalim orang yang boleh juga tapi ayat kena tukarlah. Zalimun orang yang zalim. Kita kata zulmun. Okay. Ayat dia syirik itu kezaliman yang besar. Boleh ikut dalam teks tadi dia kata asyirku zulmun apa tadi? Kabir kan? Kabir boleh ataupun ikut dalam ayat tadi azim lah. Azim. Itu boleh lah. Nanti jatuh syirku billah asyirku zulmun azim. Itu kalau mengikut ayat. Tapi kalau kita nak jawab yang lain, tapi tak disebutlah dalam ayat. Apakah kesan ataupun orang yang syirik pada Allah? Itu dalam hadis yang kita belajar itu kan. Kita belajar itu, orang yang syirik pada Allah, dosa dia tidak diampunkan. So boleh rujuklah kepada hadis. Cumanya jawapan itu tak ada lah dalam ayat kita ni. Baik. Kita ambil yang ada dalam teks saja. Rakam isnad. Kaifa yakunu syukrul abdi lillah? Kaifa yakunu? Bagaimanakah syukrul abdi li rabbih? Bagaimanakah nak buat syukru? Bagaimanakah kesyukuran hamba kepada Tuhannya itu? Macam mana orang hamba itu nak bersyukur kepada Tuhannya? Nak buat apa? Nak melakukan apa? Dalam syarah tu ada dinyatakan. Cara mensyukuri Tuhan itu adalah dengan melakukan Ibadah wa ta'ah. baik. Kaifa yakunu syukrul abdi lillah ataupun li rabbih? Bagaimanakah kesyukuran hamba itu kepada Tuhannya? Kita nak kata dengan melakukan ibadat. So macam mana nak jadi kita ambil daripada yakunu tu lah. Yakunu
syukrul abdi lillah. Kita nak kata dengan melakukan ibadat dan apa cara nak sambung. Dengan cara ataupun dengan saja, dengan apa? Apa harful jar yang kita nak guna di situ? Kalau lihat pada teks dia guna B. Ya. Jadi kalau kita nak kata dengan cara, kita kan harful dengan apa? Dengan cara apa? Bi al-ibadat antaranya kan, bil ibadati wa ta'at, dan juga dengan cara melakukan ketaatan. Itulah dalil yang orang tu mentaati mensyukuri perintah Allah Subhanahu Wa Taala bil ibadati wa at-ta'at. Naam. Rakam salasa, mata la kata harus. Boleh. Boleh kan tak boleh? Tidak. Bilakah tak boleh nak taat kepada ibu bapa? Taat kepada ibu bapa tu tak. Dalam teks tadi dia kata dalam melakukan maksiat kepada Allah. Okay, apa ayat dia? Kita nak boleh apa dalam melakukan ketidakpatuhan kepada Allah. Fi maksiatillahi wa syirki bih. Fi maksiatillahi, apa lagi tadi sambungan dia? Wa syirki bihi. Wa syirki bihi. Nah, apa ya itu? Fi maksiatillahi wa syirki bihi. Betul ya? Jadi la tajuzu ta'atul walidaini fi maksiatillahi wa syirki bihi. Naam, sahih. Naam, sahih. Betul. Dalam melakukan ketidakpatuhan dan juga syirik, maka ketika itu tak perlulah nak taat kepada ibu bapa. Tidak dianggap sebagai derhaka. Rakam arba'ah. Rakam arba'ah. Bima syabbahallahu. Dengan apa Tuhan menyamakan. Syabbaha. Perkataan baru dalam teks tadi ada perkataan syabbaha. Menyerupakan. Dengan apakah? Bima. Daripada perkataan bi maza. Dengan apa? Tuhan menyerupakan, Allah menyerupakan man yarfa'u sautahu. Orang yang tinggikan suara. Min ghairi sabab. Tanpa ada sebarang sebab. Dengan satu makhluk. Makhluk apa tadi? Hamir. Hamir kan? Ataupun himar. Hamir. Boleh. Jadi ambil balik di situ. Syabbahallahu man yarfa'u sautahu min ghairi sabab bi. Kalau nak kata pun boleh tu dengan himar, ataupun yang lebih tepatnya dengan suara bisauti al-hamir. Hamir ya. Ataupun boleh juga kita kata al-himar. Himar pun keldai jugalah. Hamir pun keldai. Betul. Nah. Wa al-su'alul akhir. Madza tastafid? Apa yang awak dapat? Apakah faedah yang awak dapat? Makna tastafidu. Manfaat yang awak dapat. La madza tastafid min qaulillahi ta'ala? Apakah pengajaran yang awak dapat? Dari firman Allah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang amar nahi munkar tadi. So apa kesimpulan yang kita faham daripada ayat ni? Wajib buat apa? Wajib melakukan apa ni? Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah Perintah kebaikan. Perintah kebaikan. Itu betul lah, itu dari segi makna. Amar ma'ruf, perintah buat kebaikan, nahi anil munkar, larang. Tapi dua benda ni selalu dia dalam perbuatan apa ni? Satu perkataan. Dia Dakwah. Naam. Dakwah. Jadi bila sebut dakwah tu, jangan kita ingat dakwah tu suruh buat baik saja, tak. Dakwah tu dia kena ada sekali. Nahi munkar tu, elemen nahi munkar tu kena ada dua sekali. So kita kata ni dakwah lah. Jadi kita kata ad-da'wah. Kita bagi jawapan ringkas tu, dia kata ad-da'watu ila Allah. Ad-da'wah. So ini kata kunci dia lah. Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar adalah ad-da'wah ila Allah. Naam. Okey. Fa hadha huwa at-tadrib ats-tsani. Naam.
Tadribul thalis ikhtar al-ijabah sahih wa khata. Ini saya berikan nak kejar masa ni. Tushirul al-ayat sabiqah. Tushiru menunjukkan ayat-ayat yang sabiqah ni yang apa ni, previous ayat yang apa sebelum ini menunjukkan apa? Okay, cuba lihat tu, apa dia yang ditunjukkan dalam ayat tu antara tiga ni. Wasayah Luqmanul Hakim ni. Naam, sahih Fairuz. Wasaya Luqman kan. Jadi dia memang tajuk dia tentang wasiat lah. Naam. Wasaya Luqman al-Hakim libnihi, betul. Bukan yang pertama. Yang pertama tu betulkan barisnya qasas, bukan qisas. Qasas bermakna cerita-cerita. Qasasul anbiya, cerita bukan, dan sifatul Luqman bukan juga. Jadi lebih kepada wasaya dia. Naam. Ayat yang kedua, waqdud min sautika. Dalam ayat tadi Tuhan kata waqdud min sautika. Dan apa suara kamu? Buat apa dengan suara? Tinggikan ke rendahkan? Yang mana yang betul? Ataupun mana betul? Ikhfid. Dalam syarah tadi dia guna perkataan khafdu kan? Khafdus saut dia kata. Itulah makna dia turunkan suara. So ini fi'il dia ni. Fi'il amar. Ikhfid sautaka. Betul. Turunkanlah suara kamu. Yang menaikkan suara yang ni tadi. Raf'u tadi kan? Irfa. Dia kata irfa sautak. Tinggikan suara, saya tak dengar. Irfa sautak. La tatakalam, jangan cakap. Takkan tak cakap. Tak boleh lah. Naam. Ugdud min sautika. Ikhfid. Naam. La tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan pipimu dari manusia. Tadi kita dah hurai. Dia makna dia apa? Jangan sombong kan? Jangan sombong. Okay, yang mana jangan sombong? La tatakabbar, betul. Takabbar kan? Jadi takabur lah. La tatakabbar ala nas. Jangan kamu sombong kepada manusia. La tajlis, tak boleh lah. Jangan duduk dengan manusia. La tadhak linnas, jangan gelak. Tak boleh lah kan? So kena gelak, kena duduk. Yang tak boleh, la tatakabbar. Naam, sahih. Rakam 4. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Siapa dia orang yang kembali kepadaku kat situ? Nak ikut jalan siapa? Tadi dalam syarah tadi dia dah hurai. Orang yang kembali kepada Allah tu orang-orang yang baik. Musahabah al-mutakabbir. Musahabah Al-mutakabbir. Musahabah maknanya bergaul dengan orang-orang ataupun bergaul dengan orang-orang yang Mutakabbir. tak boleh kan? Al-mu'min. Al-mu'min salihin. Mutakabir tengok kata ni takabur. So kita fahamlah orang-orang yang takabur. Tak boleh ya. Betul. So jawapan dia ni mukhalatatu, bergaul lah, bercampur gaul. Mukhalata al-mu'minina as-salihin. Bergaul dengan orang baik. Dalam satu hadis Nabi pun Nabi ada pesan kan, al-jalis, nak pilih kawan tu pun kalau kita kawan yang baik, pergi orang jual minyak wangi, kita tak beli minyak wangi dia pun dapatlah bau wangi dia. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tak baik, contohnya pergi kedai besi, kita tak buat apa-apa pun kita akan kena percikan api dia, kena bau-bau dia kan. Jadi itulah perbandingan yang Nabi berikan. Mukhalata al-mu'minina as-salihin. Akhiran hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini tadi berkaitan dengan ibu mengandung tadi. Tuhan kata ibunya mengandungkan dia satu kesusahan atas satu kesusahan. Jadi Allah di sini disebut zakarallah al-um. Allah mention the word Kenapa? Tuhan tak sebut ab tadi kan? Tuhan sebut Kenapa? Li'annaha mana yang sesuai? Tahamalat masyaqqatin kasira. Tahamalat masyaqqatin. Betul. Apa tu? Tahamalat masyaqqatin. Ingat tadi perkataan dia saat macam dia mengandung kesusahan yang besar. Kesusahan yang besar. Dia mengandung. Okey. Dari segi makna betul, tapi tahammalat ni bukan makna dia mengandung. Tahammalat dia dah bertukar makna kepada dia menanggung kesusahan. Dia menanggung kesusahan. Kalau mengandung tadi hamalat macam dalam ayat ni kan, hamalat. Tu baru makna mengandung, kata dasar dia hamala. Tapi di sini dah bertukar, tahammala. Jadi seperti yang kita belajar dalam wazan dulu, apabila wazan bertukar, fi'il bertukar, makna akan bertukar. So tak terjemah mengandung lah. Dia menanggung kesusahan yang besar. Bukan yang pertama. Pertama ni dia kata nisful mujtama, 1/2, separuh.
separuh daripada masyarakat. Ibu separuh masyarakat, ibu afdal daripada bapa. Tidaklah baik. So itulah tadrib al-khamis. Naam. Wa al-an mufrad ni apa ni? Mufrad jamak. Okey, ini saya berikan terus. Sakhrah, batu. Tadi dia kata sakhratun, kalau ada kesalahan yang kita nak sembunyikan dalam batu sekalipun. Tuhan tahu kan, jamak dia sukhurun. Sukhur, batu-batu, sukhur, rock lah ni, sakhrah, sukhur. Okay, yang ni ada dalam ayat. Aswat, okay, apa dia? Mufrad dia, suara-suara. Tadi kita belajar suara keldai, suara yang paling buruk, suara keldai. Okay. Apa perkataan dia? Mula dengan sad. Sad wauta. Sad wauta, baca dia. Sautun. Saut. Dia kata saut. Sautuka jamil. Dia kata Masya Allah, cantiknya suara awak, sedapnya suara awak. Dia kata kan. Saut, betul. Sawwata, kalau kita tukar baris, sawwata maknanya dah jadi lain. Sawwata memberi suara, memberi undi, memberi kita vote. Tu dia dah jadi maksud lain. Sawwata, taswir, kita mengundi lain Jadi berubah pattern, berubah wazan, berubah makna. Tariq, ni dah pernah jumpa ni. Tariq, jalan, jamak dia. Apa baca dia tu? Saya berikan perkataan, baca dia. Turuk, betul, turuk. Ya, betul. Nombor 4, yang ni dah ada tadi. Masaib, mufrad dia. Musibat. Janganlah baca musibat. Patun. Betul, ataupun kalau kita nak baca ta tu gantilah dengan ha kan. Kita baca musibah. Musibat ni dah bahasa Melayu lain pula makna dia kan. Macam mana datang perkataan musibat tu ya? Saya pun tak tahu. Musibah, satu benda buruk yang menimpa. Jadi dalam ayat Quran yang Tuhan kata iza asabathum musibatun, apabila menimpa satu-satu musibah, qalu innalillah. Mereka pun berkata innalillah. Jadi innalillah tu bukan hanya untuk bila ada kematian saja. Artinya bila ada benda buruk berlaku pun boleh ucapkan innalillah. Kita cepat-cepat ingat, kita ni akan kembali kepada Allah. Ruknun. Ada ke dalam ayat tadi ni? Ruknun. Ruknun ni saya rasa tak ada dalam ayat tadi. Ruknun, rukun lah. Pillar tu kan. Iman. Dalam hadis tadi dia iman. Dalam huraian tadi dia guna iman. Tiang kan. Ruknun tu pun boleh lah. Kita kata tiang juga. Ruknun. Arkan, tiang-tiang. Pillars lah ni. Kan rukun-rukun Islam kan. The pillars of Islam. Arkan ya. Jamak dia. Arkan. Dan yang akhir ni ada mufrad dia. Jamak wasaya mufrad. Wasiyatun. Wasiyah. Ada syaddah ya dekat siyah tu. So kita baca wasiyatun. Jangan baca wasiat. Orang Melayu kata wasiat. Arab dia wasiyatun. Wasiyatun. Al-wasiyatu. Okey. Itu yang berkenaan mufrad jamak. Okey. Yang ba muradif. Muradif berarti. Alif nahiqul himar. Nahiq. Nahiq ni bunyi suara. Suara keldai. Suara himar. Hamir tadi kan. So himar. Jadi suara-suara ni pun ada istilah-istilah dia. Kalau suara anjing dipanggil apa? Kalau suara kucing dipanggil apa? Miau kan. Kalau anjing bark dan sebagainya kan. Bahasa Arab pun begitu jugalah. Kalau untuk himar dia guna istilah ni. Dia guna perkataan nahiq. Jadi suara keldai lah. Nak panggil apa bahasa Melayu saya tak tahu. So bunyi suara keldai itu min awhashil aswat adalah suara yang paling awhash, suara yang paling buruk. Ni kita ambil perkataan yang dalam ayat tadi. Suara yang paling buruk. Dalam ayat tadi dia guna perkataan apa? Di sini dia guna awhash. Dalam ayat Quran tadi dia guna ankarul aswat. Iaitu dalam ayat tadi ya. So kita ambil dalam perkataan yang sama. So seperti ankarul aswat, awhashul aswat. Nombor 2, a'taka Allah. A'taka. Allah memberi kamu. A'ta memberi. Ka kepada kamu Allah. Allah memberi kamu al-qudrah alal faham. Kemampuan, ability tadi, qudrah tadi. Qudrah untuk faham. So apa perkataan lain yang ada dalam teks kita tadi yang bermakna memberi? Ada 2 perkataan. Satu mula dengan mim, satu mula dengan waw. Cuba lihat pada syarah dia. Yang bermakna memberi. Jumpa tak? Wahaba. Wahaba betul. Wahaba tu boleh. Wahaba tu yang mula dengan waw. Memberi kan, menganugerahi. Kan nama Allah pun Abdul Al-Wahhab yang menganugerahi.
Satu lagi manaha. Pun mana memberi, menganugerahi atau memberi. Manahakallah, wahabakallah. Nah, boleh guna. Baik. Nombor 3, min su'il adab. Antara buruknya adab. Artinya antara adab yang tak baik lah. Antara perkara yang tidak baik untuk dilakukan. Raf'us sauti. Tinggikan suara. Min ghairi mubarrir. Tanpa sebarang. Min ghairi. Tanpa sebarang. Tanpa sebarang mubarrir. Tadi kita belajar perkataan mubarrir bermakna sebab. So Arab dia apa? Sebab bahasa Melayu dia. Bahasa Arab dia kita baca macam mana? Okay, apa bacaan Arab dia? Min ghairi sabab. Jangan baca sebab lah ya. Kita baca sabab. Min ghairi sababin. Min ghairi sabab. Naam. Makna mubarrir. Rakam 4. Kun latifan. Jadilah. Kun. Kan dalam ayat kita selalu sebut. Kun fayakun. Tuhan kata jadi. Maka benda tu akan berlaku jadi. Kun. Jadilah. Latifan. Orang yang lemah lembut. Latif. Wa muhazzaban. Dan orang yang sopan. Fi sulukika. Dalam tingkah laku kamu. Suluk. Behavior tadi. Tingkah laku. Perkataan lain untuk tingkah laku. Ataupun peribadi. Ataupun perangai. Perkataan lain. Akhlak. Akhlak, betul ya. Jadi saya dah sebutkan perkataan akhlak tu tak semestinya akhlak yang baik saja. Kerana perkataan akhlak tu adalah perkataan general untuk tingkah laku secara umum. So akhlak, kalau akhlak tu baik, tambahlah akhlak hasanah. Okay, betul. So suluk is al-akhlak. Naam. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang kepada agama. Tadi ada satu perkataan tiang. Baru sebut tadi. Perkataan mula dengan Arkan. Arkan jamak dia. Kita nak mufrad dia. Rukun. Ruknun. Ruknun. Baca jangan baca rukun dah ya. Kalau baca rukun dah jadi bahasa Melayu rukun kita kata kan. So Arab dia ruknun. Jadi kenapa bahasa Melayu panggil rukun? Sebab orang Melayu susah nak sebut ni. Ruk. Dua-dua mati kan. Kaf mati, nun pun kita nak matikan. Rukun. Jadi susah nak sebut. Rukun. Itu yang paling senang nak sebut. Sebab itulah bertukar menjadi perkataan rukun. Nanti kita pun silap tulis rukun kita kata. Itu dah jadi tak betul lah ya. Jadi kita tahu asal dia apa, kemudian bertukar kepada bahasa Melayu apa. Baik, yang akhir sekali musahabat al-ulama, berdamping musahabat dengan para ulama, dengan ilmuwan-ilmuwan itu daruriyah. Tadi pelajaran dalam teks tu ada perkataan daruri, penting. Berdamping dengan orang-orang alim ni penting sebenarnya. So kita ada belajar satu perkataan mendampingi. Berasal dari perkataan jalasa. Apa masdar dia ni? Sahaba, ini sahaba, musahabah. So kalau jalasa, apa masdar? Ingat tak masdar dia? Betul? Muja, habiskan. Lisan. Muja lisan tak ikut wazan. Wazan dia mufa'alah. Jadi kalau mufa'alah mujalasa. So kita ikut je wazan, tak salah lah tu. Kalau kita baca pelik daripada wazan, maknanya salah lah. Mujalisa, apa tu? Mujalisa tak ada sebab wazan Arab yang bentuk mujalisa, bentuk perkataan tu tak ada. So kita kena ikut bentuk wazan ya. Okey, bagus. Baik. Tapi maknanya dah dapat lah. Mujalisa dah dapat, cuma kena betulkan lagi sikit lah ya. Okey, bagus. Naam. Al-an aks kalimat. Lawan. Naha al-Islamu anizulmi. Islam menegah melakukan kezaliman. Bagaimana nak kata keadilan? Jangan sebut orang adil sebut keadilan itu sendiri. So macam mana nak kata keadilan? Kalau orang adil itu orang dia. Isim fa'il, adil. Kita tak nak orang dia, kita nak zalim itu sendiri, adil itu sendiri. Nak baca apa? Al-adil. Al-adil. Betul. Al-adil. Naam, sahih Aisyah. Al-adlu. Kalau nak baca lam tu al-adlu. So, adil. Jadi al-adlu keadilan. Orang dia adilun. Adilun mengikut kaedah isim fa'il. Kalau zulmun, ni kezaliman. Orang dia Zalim.
Itu yang disebut zalim. Jadi zalim tu merujuk kepada orang. Bahasa Melayu kita guna zalim juga, tapi zalim tu bukan sifat dia, orang dia yang kita panggil sebagai zalim, ya. Baik, zulmun, zalim, adlun, adil. Jadi satu masdar, satu lagi isim fa'il. Baik. Yang kedua, rakam isnan. Okey. Tolong bacakan saya punya ni start pula. Okey dah. Okey, nampak. A'ta al-walidu nuquda. A'ta memberi. Al-walid bapa. Duit, nuqud duit. Duit kepada anaknya. A'ta memberi. So memberi. Seperti tadi kita belajar manaha memberi. Sekarang ni dia mengambil. Ataupun menerima. Dua perkataan. Mengambil, okey, mengambil perkataan ni kita dah pernah jumpa ni. Mengambil daripada perkataan alif. Siapa ingat ni? Akhaza, betul. Itu perkataan mengambil, ya. So akhaza, a'ta, akhaza. Nah. Ataupun satu lagi kita boleh guna menerima, tasallama. A'ta memberi, tasallama menerima. So dua perkataan lah yang boleh digunakan. Akhaza mengambil ataupun tasallama. Tasallama terima, menerima, tasallama. Nah. Ta'atul muallim min asbabin najah. Taat kepada muallim antara sebab-sebab kejayaan. Atau kepada guru antara sebab-sebab kejayaan. Ta'atun, lawan dia. Tidak taat. Ya, apa nak kata? Tadi dah jumpa, dah ada tadi perkataan yang saya kata ketidakpatuhan tadi, ketidaktaatan. Maksiatun, betul. Jadi maksiat tu memang makna dia ketidakpatuhan. Bukannya mesti maksiat tu buat jahat saja, tak. Makna asalnya adalah ketidakpatuhan. Itulah yang dipanggil sebagai maksiatun. Naam, sahih. Al-amru bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, mas'uliyatun, responsibility, mas'uliyah. Mas'ul, tanggungjawab. Mas'ul, ditanya. Mas'uliyah, tanggungjawab. Al-jami' semua. So yang ni semua tahulah ni. Kalau ma'ruf lawan dia al-munkar lah kan. Al-munkar. Al-ma'ruf, al-munkar. Jadi al-munkar. Al-munkar ni makna asalnya daripada perkataan angkara. Orang tidak setuju dengan benda tu. Kan? Jadi munkar benda yang orang tak setuju, yang orang tak suka lah. So itu dipanggil sebagai munkar. Nombor 5, yazidu al-iman bil amalis salihah. Yazid bertambah. Yazid bertambah. Iman itu bertambah. Bil amalis salihah, dengan amalan-amalan yang baik, iman kita akan bertambah. Memang betul lah iman kita ni, iman manusia ni dia ada masanya kita naik, ada masanya dia turun. Itu iman manusia biasa. Nah, jadi macam mana nak kata turun ataupun berkurang? Yazidu bertambah. Berkurang, okey, perkataan ni saya rasa tak ada, tak saya berikan perkataan dia. Perkataan dia nak kata berkurang, yanqusu. Yanqusu. Ya, perkataan barulah. Yanqusu berkurang, yazid bertambah. So kalau kita nak buat ayat, contoh kita kata al-iman, iman itu yazidu wa yanqusu. Dia tambah dan dia ada masanya dia kurang. Ada masanya kita rajin, dia semayang. Ada masanya kita nak semayang pun kita dah semalas. Masa tu kita tahulah iman kita dah kurang. So kalau buat like a scale tu, iman kita kat mana? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kita tandakan, oh hari ni iman aku dekat nombor 5. Besok iman aku naik balik nombor 7. Kita cek sendirilah, muhasabah. Nah. Nombor 6, at-takabbur min sifat sayyi'ah. Takabbur itu dari sifat-sifat yang buruk. Okay, apa lawan takabbur? Ini ada dalam teks tadi. Takabbur, meninggi diri, merendah diri. Tawaduk. Tawaduk, na'am, sahih. Tawaduk, ya, okey, itulah sifat merendah diri. So kita ada takabbur, lawan dia at-tawaduk. Okey. Hadza huwa darsuna al-an. Yang bawah ni saya berikan aja lah, ini boleh cuba sendirilah, ya. Boleh lihat balik kamus ke macam mana nak terjemah saja. Sabara ala, bersabar. Sabara ala, letakkan orang dia. Bersabar, ala tu atas apa? Dia bersabar terhadap apa? So ala di situ terjemah dia terhadap lah. Sabara ali ala musibah yang kita belajar tadi kan. Ala musibah. Sabara, dia bersabar terhadap kematian, maut. Sabara ala al-maut. Itu cara guna dia. Sabara ala terhadap makna ala. Jadi latihan-latihan yang kita jumpa ni fi'il dengan harful jar adalah
macam mana nak memahami harful jar itu? Kerana harful jar seperti yang saya dah pernah sebut dulu, harful jar ni tak boleh diterjemah. Melainkan mengikut konteks. Jadi di sini dia kena mengikut fi'il itu. So kena nak dapatkan makna dia yang betul, kena lihat kamus, sabara dan perkataan yang ada datang sekali dengan ala. Apa maksud dia? Baru kita faham. Kalau ahsana dengan ila, apa maksud dia? Barulah dapat makna yang betul. So sabara ala bersabar terhadap. Ahsana ila berlaku baik kepada. Contohnya berlaku baik kepada ibu bapa. Tadi kan ahsana ilal walidaini. Ini berlaku baik kepada. Ini boleh diterjemah terus. Tak ada masalah. Berlaku baik kepada. Ausabi berpesan tadi, menasihati ataupun berpesan. Berpesan dengan apa? Berpesan dengan kebaikan. Ausabil bitta'ah. Ausabil ibadah. Ausabil apa lagi tadi? Birril walidaini, dengan mentaati bapa ibu kan. Ausabi ya. Pada. Amara bi. Amara perintah. Perintah buat apa? Kena ada bi. Amara bil, dia perintahkan buat apa? Amara bil ma'ruf. Jadi yang dalam bahasa Melayu kita kata amar ma'ruf tu tak tepat lah. Jadi sebenarnya al-amru bil, kena ada bil ma'ruf. Amar bil ma'ruf. Barulah betul ni. Kalau buat amara ma'ruf saja tak betul. Kena ada bi. Amara bis salah, memerintahkan salat. Amara bi salah. Wahabali, menganugerahi kepada. Ini kepada orang lah. Wahaballahu li siapa? Kepada siapa? Li Adam. Wahaballahu laka, kepada awak. Jadi li ni kalau bersambung dengan nama biasa kita bariskan bawah lah. Lil walad contoh. Bari bawah. Tapi kalau dia bersambung dengan domir, kahu, dibaca dengan la. Lahu, laka, tak baca lika ataupun lihu. Itu cara membaca sajalah untuk lam tu. Dan yang sekali syakara li, berterima kasih kepada. Ni pun mudahlah, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada ibu bapa kan, li. Kalau kepada lepas tu domir, baca dia la. Jangan baca lika lah ya. So ini adalah beberapa perkataan yang boleh latih lah ya untuk buat.